Bismillahirrahmanirrahim. Mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa quttilu taqtila. Sunnatullahi fil ladhina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallahul azim. Mal'unina aynama suqifu, serta mereka ditimpa laknat di mana sahaja mereka ditemui. Ukhidhu wa qutilu taqtila, mereka ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Sunnatullahi fil ladhina khalau min qablu, yang demikian adalah menurut sunnah, yakni undang-undang peraturan Allah yang berlaku kepada orang-orang yang telah lalu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi sunnah Allah itu. Ayat sebelum ini menyatakan dosa besarnya orang yang menyakiti Nabi SAW, keluarga Nabi dan terhadap orang-orang mukmin semuanya. Ayat sebelum ini mengajar manusia supaya beradab dengan Allah, beradab dengan Nabi, beradab dengan keluarga Nabi, beradab pula dengan semua orang Islam. Adab antaranya ialah tidak menyakiti mereka semua, tidak menyakiti keluarga Nabi. Adakah orang menyakiti keluarga Nabi? Menyakiti keluarga Nabi ramailah orangnya, tetapi secara rasminya dan secara terbuka kaum Syiah mereka jadikan sebahagian daripada isteri Nabi yang mereka anggap bukan ahlul bait sasaran maki hamun mereka, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dan lain-lain lagi. Kerana kumpulan ini meskipun mereka dikumpulkan dalam golongan orang Islam, tetapi politik mereka lebih tinggi. Mereka adalah kumpulan Ali. Mereka mendewakan Ali sehingga mengatasi daripada yang sepatutnya. Maka sepatutnya ada kumpulan dalam Syiah yang mendakwa Ali Tuhan. Ali diserah tugas oleh Allah sebagai Rasul melalui Jibril. Tetapi Jibril tersilap menyampaikan wahyu itu, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Rasul. Sepatutnya Ali, kata mereka, satu kumpulan. Syiah hari ini yang mengtuai yang memimpin Iran pada hari ini, mereka bukan Syiah itu, tapi Syiah namanya Syiah Ja'fariyah, Syiah Isna Asyariyah. Isna Asyariyah ni maknanya Syiah 12, imam mereka 12 ni. Sumber hukum datang daripada 12 imam ini. Jika datang daripada sumber lain, mereka akan tolak. Syiah ini walaupun diiktiraf sebagai kumpulan yang boleh diterima di dalam Islam sebagai kumpulan Islam, tetapi mereka tidak menolak mana-mana Syiah sekalipun adalah kumpulan mereka. Hatta yang mempertuhankan Ali pun mereka iktiraf sebagai kumpulan mereka. Oleh yang demikian, peperangan yang berlaku hari ini yang menjadi kacau bilau di negara Arab pada hari ini adalah kumpulan itu. Di Syria sebenarnya bukan kumpulan Isna Asyariyah, tidak, kumpulan Alawi. Tetapi kumpulan ini dianggap apabila mereka Syiah, walau apapun Syiahnya, mereka anggap kumpulan mereka yang perlu dibantu. Yang perlu dibantu. Hizbullah itu bukan kumpulan Isna Asyariyah. Tetapi sebaliknya orang Islam pada hari ini, Islam Sunni ini berbeza sedikit saja pendapat, maka tolaklah, itu kafir. Mudah kafir mengkafir itu. Tetapi dalam Syiah, mereka asalkan Syiah, apapun akidah mereka boleh terima. Sebab politik mereka mengatasi akidah Islam mereka. Politik mereka ini harus diberi perhatian. Wajarkah tuduhan zina dilakukan terhadap Aisyah isteri Nabi SAW? Satu perkara yang tidak wajar sama sekali.
Wajarkah dituduh Sayyidina kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai perampas? Tidak mungkin sama sekali. Mengapa nak dirampas khalifah? Apa yang mereka dapati? Mereka tidak dapat. Sejarah hidup mereka daripada awal hingga akhirnya sehingga mereka wafat, buktikan apakah sesuatu yang dunia yang mereka buru. Mereka tidak memburu dunia. Mereka orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia habis harta kerana Islam. Kerana Islam, bukan mendapatkan harta. Hari dia lantik menjadi khalifah radhiyallahu taala anha, dia keluar lagi ke pasar untuk berniaga. Lalu disekat orang tanya, "Ke mana kau pergi? Ke mana kau pergi?" "Aku pergi berniaga." "Kamu ada hak di Baitul Mal, hak kamu sebagai khalifah." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menganggap itu bukan haknya. Dia perlu mencari rezeki untuk menyara hidup dirinya dan keluarganya. Namun begitu, beliau menyadari bahawa masanya adalah untuk rakyat dan hak hidupnya, pengetahuannya, tanggungjawabnya adalah untuk rakyat. Baru beliau sedar bahawa dia mempunyai hak, sedikit hak di situ. Tapi apakah Abu Bakar menggunakan dengan sewenang-wenangnya? Tidak sekali-kali. Demikian juga dengan Umar dan lain-lain lagi. Mereka menganggap diri mereka adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang mereka buru ialah kerajaan Allah, bukannya harta dunia. Panjang cerita Syiah, panjang sebenarnya dalam sejarah, sebab dia satu badan, satu mazhab, mempunyai cita-cita politik yang tinggi sejak awal Islam. Malah kalau kita sebut inilah perpecahan yang pertama sebenarnya berlaku selepas daripada kewafatan Nabi SAW, ataupun sebelum kewafatan Nabi, masih hayat Nabi SAW, tanda-tanda permusuhan itu sudah wujud. Dia keadaan membesar, lebih membesar lagi pada hari kewafatan Nabi SAW, dan saat-saat jenazah Nabi sedang sedang diurus untuk dikebumikan. Ayat ini menyatakan orang yang menyakiti Nabi akan dilaknat oleh Allah. Mal'unina. Di mana pun mereka berada, mereka dilaknat oleh Allah. Bukan hanya terhadap Nabi, terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap orang mukmin seluruhnya, terutama terhadap keluarga Nabi, yang Nabi SAW mempunyai perasaan yang amat tertekan apabila keluarganya, yakni isteri-isterinya, dibuat tuduhan yang tidak layak. Tuduhan seumpama itu dilakukan terhadap para isteri Nabi SAW. Waqutilu taqtila, dan mereka akan ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Ini satu kumpulan dalam masyarakat Islam, kumpulan yang suka memburuk-burukkan Nabi. Hinggalah sampai kepada hari ini pun sebenarnya alasan-alasan yang menjadikan mereka memburuk-burukkan itu disebar ke seluruh dunia Islam. Satu kumpulan lagi yang meletakkan hadis Nabi SAW tidak ada tempat dalam Islam. Kita hanya berpegang pada Quran saja, hadis tak ada. Tak timbul pada mereka hadis sahih, tak sahih, hadis dhaif ke, hadis maudhu', tak timbul. Sebut saya hadis, mereka tolak. Satu kumpulan dalam Islam. Kumpulan ini juga termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dilaknat. Jadi mereka dilaknat dan mereka diburu di mana saja mereka didapati, dan akan dibunuh, akan ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Ini tindakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat mukmin menjadi kacau bila ada satu kumpulan yang seumpama ini dalam masyarakatnya. Kumpulan yang memburuk-burukkan orang Islam, kumpulan yang suka menyebar fitnah, kumpulan yang melaga-lagakan sesama Islam, kumpulan yang mencari jalan untuk memecahkan perpaduan Islam. Mereka ini harus dibuang dari masyarakat. Harus dibuang. Kalau kita boleh bandingkan, dalam satu kotak buah, sebiji saja buah yang sudah buruk perlu dibuang segera kerana dia boleh menjangkiti orang lain. Boleh menjangkiti. Ini tindakan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ukhizu, mereka ditangkap dan mereka dibunuh habis-habisan. Sejarah yang telah lalu membuktikan kepada kita
sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu. Yang demikian adalah sunnah Allah, yakni undang-undang peraturan Allah yang berlaku kepada orang-orang yang telah lalu. Yang telah lalu sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak umat yang mendustakan nabi-nabi yang diutus pada mereka. Ada yang membunuh nabi. Ada yang menuduh Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagai seorang nabi yang mempunyai penyakit alat kelaminnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala buktikan bahawa Nabi Musa sihat wal afiat. Kisah dalam riwayat Al-Bukhari menyebutkan, apabila mereka menyebar tuduhan bahawa alat kelamin Nabi Musa alaihissalatu wassalam cacat. Lalu satu ketika Nabi Musa pergi mandi ke laut. Tinggal kain dia. Kita tak tahulah mandi macam dulunya dia mandi macam mana. Letak kain, tinggal kain di atas darat, pergi mandi, tiba-tiba datang angin, diterbangkan kain Nabi Musa alaihissalatu wassalam, pakaian dia. Lalu Nabi Musa kejar, kain aku, kata Nabi Musa. Pada ketika itu kaumnya tengok, oh Musa, bagus dia kata alat kelamin Musa, bagus, tak ada apa-apa ni. Itu dia, Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan bahawa Nabi Musa sihat wal afiat. Tetapi kaumnya boleh sampai ke satu peringkat memburuk-burukkan Nabi Musa. Nabi Musa bukan setakat memburukkan akhlaknya, sehingga kepada alat kelaminnya dikatakan terkena penyakit kelamin lah kita sebutnya. Tapi setengah buku diterjemah penyakit burut, B-U-R-U-T, burut. Saya tak tahu penyakit burut ni istilah di mana, tapi penyakitnya itu dia. Jadi itu sebagai contoh, dan banyak lagi. Nabi Isa sebagai anak zina, dituduh mereka. Semua ini adalah satu amalan yang tuduhan yang sungguh menyakitkan hati para nabi. Bukan hanya nabi, tapi pengikut-pengikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak habis-habis sampai kepada hari ini. Penulis-penulis suka memburukkan nabi. Kononnya mereka ini mempunyai ilmu yang begitu mendalam, kajian yang sangat berharga. Kajian mereka memburukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kumpulan ini tidak akan dibiarkan begitu sahaja. Allah janji dalam ayat ini mereka akan ditangkap, ukhidu wa qutilu taqtila, mereka akan dibunuh habis-habisan. Satu kelas, kita katakanlah sebagai contoh, satu kelas yang terdiri dari budak-budak yang baik-baik, cemerlang dalam pelajaran. Satu orang budak nakal duduk di dalamnya. Dia tak suka belajar, dia suka main. Dia suka kacau orang. Guru tidak bijak jika dibiarkan murid ini berada dalam kelas bersama dengan murid yang pintar. Perlu ambilnya dan buang sekolah. Perlu dibuang. Inilah juga contoh yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibersihkan daripada masyarakat mukmin. Oleh itu masyarakat perlu menyedari bahawa perbuatan memburuk-burukkan orang Islam satu dosa yang sangat besar. Tapi kalau majoritinya ramai orang yang suka memburuk-burukkan sesama Islam, maka siapa yang harus dibuang? Orang yang baik-baik harus diselamatkan pada satu tempat khas. Mereka tidak layak lagi hidup dalam masyarakat yang buruk. Masyarakat yang suka menyebarkan fitnah dan tidak bertanggungjawab dengan apa yang mereka cakap. Tidak. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu. Sunnah itu peraturan Allah. Sunnah maknanya peraturan, sunnah maknanya undang-undang. Sunnah adalah sesuatu yang tak boleh lari. Bila ada satu sebab yang mewajarkan sunnah Allah bertindak, maka dia akan diambil tindakan seperti yang disebutnya, ukhidu wa qutilu taqtila. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu. Itulah dia sunnah, itulah dia undang-undang peraturan Allah pada orang yang terdahulu daripada mereka. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau wahai Muhammad tidak sekali-kali akan mendapat sebarang perubahan bagi sunnah Allah. Sunnah Allah ada waktunya, ada masanya. Penyakitnya apabila sampai ke suatu tahap yang perlu dipotong, akan dipotong. Tetapi tunggu masa
masa Allah Subhanahu wa taala akan memerhati, innaka labil mirsad, kamu sedang diperhati. Kemudian yas'alukan nasu 'anis sa'ah, mereka akan bertanyamu tentang kiamat. Sa'ah ini kiamat besar, dan ada lagi namanya kiamat kecil. Kiamat kecil, bala yang menimpa seorang, kematian pada waktu yang sangat awal. Kadang-kadang ada manusia umurnya 30, dia boleh mati. Umur 35, umur 40, umur ni tak patut mati lagi kira-kiranya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmat. Ada hikmat di sebaliknya. Mungkin satu kebaikan, mungkin satu tindakan sunnah Allah terhadapnya, mungkin juga kerana penyakitnya begitu berat sekali, maka Allah Subhanahu wa taala bertindak, ukhizu wa qutilu taqtila, mereka ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Kita harus sedar bahawa sa'ah yang disebutnya di sini dia mempunyai banyak makna. Sa'ah makna jam. Sa'ah detik, waktu yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah juga makna kiamat. Kita tak tahu kita dalam simpanan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita kena sakit berat. Dan sakit ini di luar keupayaan pakar-pakar perubatan untuk merawatnya. Adanya begitu. Satu, sa'ah juga namanya kematian juga namanya sa'ah. Ini semuanya tindakan yang tidak keluar daripada apa yang disebutnya sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus berjaga-jaga daripada penyakit-penyakit yang membawa kita kepada takdir dan hukum Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila kita melakukan sesuatu yang boleh merosakkan masyarakat Islam dan menyakiti Nabi dan agamanya. Nabi walaupun sudah wafat, tetapi sunnah Nabi masih hidup. Sunnah Nabi seharusnya jangan diperkecilkan, kerana itu satu dosa yang membawa seorang akan menemui tindakan Allah yang disebutnya as-sa'ah di dalam ayat ini. Kita akan sambung besok pada ayat yas'alukan